Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Pada kali ini kita akan belajar pendidikan syariah Islamiyah bagi tingkatan 5 kurikulum standard sekolah menengah 2021. Kita akan belajar bagi bidang 3 bahagian usul fiqh yang bertajuk am dan khas. Bagi bab yang pertama, apakah pengertian lafaz am dan khas? Pengertian lafaz am dari sudut bahasa ialah satu perkara yang merangkumi berbilang-bilang. Dari sudut istilah pula, lafaz yang merangkumi kesemua perkara yang sesuai bagi lafaz tersebut tanpa ada batasan. Bagaimana pula bentuk-bentuk lafaz am? Yang pertama, alfaz al-jumu', iaitu lafaz yang menunjukkan maksud seluruh, semua atau setiap, seperti kullu, jami'un, qatibatan, amatan, ma'asyira, ma'syarun dan lain-lain. Lafaz ini menunjukkan makna yang merangkumi sama ada benda yang berakal atau tidak, lelaki atau wanita dan sebagainya. Kita pergi kepada contoh kullu, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu imri'in bima kasaba rahin. Surah At-Tur ayat 21. Artinya setiap orang terikat dengan apa yang dilakukannya. Lafaz kullu dalam ayat ini menunjukkan makna yang umum, iaitu setiap manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Bentuk lafaz am yang kedua ialah lafaz mufrad dan jamak yang dimakrifahkan dengan alif lam al-istighraqiyah. Contohnya, bagi lafaz mufrad, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya, lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah pergelangan tangan mereka. Surah Al-Maidah ayat yang ke-38. As-sariqu was-sariqatu di sini menunjukkan semua orang yang mencuri akan dipotong tangan. Bagi lafaz jamak, firman Allah Subhanahu wa taala, artinya dan isteri-isteri yang diceraikan hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali suci daripada haid. Surah Al-Baqarah ayat 228. Al-Mutalaqatu, ia menunjukkan semua wanita yang ditalak. Seterusnya, bagi bentuk-bentuk lafaz am yang ketiga ialah lafaz mufrad dan jamak yang dimakrifahkan dengan idhafah. Contohnya, bagi lafaz mufrad, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat-tuhuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Artinya, air laut ialah air yang suci dan halal bangkainya, iaitu bangkai laut. Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Maitatuhu di sini membawa maksud menunjukkan semua jenis bangkai laut hidupan air adalah halal. Bagi lafaz jamak, firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum, yang bermaksud Allah memerintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Auladakum di sini menunjukkan semua anak kandung akan mewarisi harta pusaka. Seterusnya, bentuk-bentuk lafaz am yang keempat ialah lafaz nakirah dalam bentuk la nafiyah, la nahiyah dan insyarat. Contoh, bentuk penafian iaitu la nafiyah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarisin. Artinya, tiada sebarang jenis wasiat kepada ahli waris, iaitu riwayat Abu Daud. Wasiat di sini menunjukkan semua jenis wasiat tidak dibenarkan kepada waris. Seterusnya, bentuk larangan iaitu la nahiyah.
firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Artinya, dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati daripada orang munafik itu selama-lamanya. Surah At-Taubah ayat 84. Ahadin di sini bermaksud menunjukkan tidak dibenarkan solat jenazah ke atas semua orang munafik. Kemudian bagi bentuk syarat, iaitu in, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Artinya, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Fasik di sini menunjukkan semua orang fasik. Bentuk-bentuk lafaz am yang kelima ialah isim mausul, iaitu allazi, allazina, allati, allati, allai, man dan ma. Contoh, kita ambil man. Firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Artinya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala bersujud segala yang ada di langit dan di bumi. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Man di sini menunjukkan semua benda di langit dan di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi bentuk-bentuk lafaz am yang keenam, isim syarat, iaitu man, ma, ayyu, aina. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya, maka sesiapa antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Man di sini menunjukkan sesiapa sahaja yang melihat anak bulan. Bagi bentuk-bentuk lafaz am yang ketujuh ialah isim istifham, iaitu man, ma, mata, maza dan aina. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu man fa'ala hadza bialihatina. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-59. Maksudnya, mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Man di sini menunjukkan umumnya soalan kepada seseorang. Maka ini adalah merupakan lafaz-lafaz am. Perbezaan di antara contoh man pada isim mausul, isim syarat dan isim istifham adalah berdasarkan struktur ayat. Isim mausul ialah membawa maksud berkait atau yang dalam ayat yang diberikan. Isim syarat ialah man yang membawa maksud syarat, iaitu dalam syarat puasa. Isim istifham ialah man yang membawa maksud pertanyaan. Pengertian lafaz khas. Dari sudut bahasa, sesuatu yang khusus, terbatas dan terhad. Dari sudut istilah, khas ialah lafaz yang menunjukkan makna khusus bagi sesuatu perkara, sama ada nama khas atau bilangan tertentu. Contohnya, lafaz asyarati, iaitu 10 dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin, yang bermaksud maka kifaratnya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin. Surah Al-Maidah ayat yang ke-89. Asyarati membawa maksud yang dikehendaki secara qat'i, iaitu tetap. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan penambahan atau pengurangan pada bilangan tersebut. Bahagian-bahagian takhsis. Takhsis terbagi kepada dua. Yang pertama, takhsis dengan dalil nas. Yang kedua, takhsis dengan dalil bukan nas.
Okey, tahsis dengan dalil nas. Contohnya tahsis Al-Quran dengan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli, yang ini berniaga, dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Lafaz al-bai'a ialah lafaz am yang menunjukkan semua jual beli dihalalkan tanpa had, tetapi jual beli ini telah ditakhsiskan dengan lafaz ar-riba yang mengharamkan semua jual beli yang mengandungi riba. Tahsis Al-Quran dengan hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurimat 'alaikumul maitatu waddam. Artinya diharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah. Surah Al-Maidah ayat 3. Lafaz al-maitatu ialah lafaz am yang menunjukkan semua bangkai adalah haram. Lafaz am ini telah ditakhsiskan dengan lafaz al-khillu dalam hadis yang menunjukkan halal semua bangkai dari laut. Ayat ini telah ditakhsiskan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat-tuhuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Artinya air laut ialah air yang suci dan halal bangkainya, iaitu bangkai yang berada di dalam lautan. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Tahsis hadis dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalus salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Artinya Allah tidak menerima solat seseorang apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan wajib berwuduk sebelum menunaikan solat, tetapi hadis yang umum ini telah ditakhsiskan dengan ayat Al-Quran supaya bertayamum ketika ketiadaan air. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau salah seorang antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang ini debu yang suci. Ini adalah surah An-Nisa ayat yang ke-43. Seterusnya, takhsis al-hadis dengan hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath." Artinya, apabila air itu mencukupi 2 qalah, ia tidak najis. Riwayat Abu Daud. Hadis di atas adalah umum yang menerangkan air apabila mencukupi 2 qalah, ia tidak akan menjadi najis, sama ada berubah atau tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Hadis ini telah ditakhsiskan dengan hadis berikutnya yang berbunyi, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Artinya, sesungguhnya air tidak dinajiskan oleh sesuatu melainkan apabila berubah sesuatu daripada sifatnya, sama ada bau, rasa atau warnanya. Riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan air yang mencukupi 2 qalah akan menjadi najis apabila air berubah salah satu daripada 3 sifat tersebut. Seterusnya, takhsis dengan dalil bukan nas. Takhsis dengan ijma'. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ayat ini menerangkan kewajipan menunaikan solat Jumaat pada semua orang Islam tanpa sebarang pengecualian. Tetapi ayat ini telah ditakhsiskan oleh ijma' ulama' yang menyatakan bahawa tiada kewajipan untuk menunaikan solat Jumaat bagi orang-orang perempuan dan hamba abdi. Seterusnya, tahsis dengan al-hissi, iaitu panca indera, dan musyahadah, iaitu penyaksian. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Artinya, yang menghancurkan segalanya dengan izin daripada Tuhannya, maka menjadilah mereka punah ranah, tidak kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Surah Al-Aqaf ayat yang ke-25. Sesungguhnya kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu memusnahkan segala-galanya, tetapi al-hissi dan musyahadah mentakhsiskan, iaitu Allah tidak menghancurkan langit dan bumi serta planet-planet yang lain. Di sini adalah merupakan ayat di mana berkaitan dengan Nabi Hud dan juga kaumnya, kaum Ad, yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tahsis dengan akal. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Artinya, katakanlah Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah Maha Esa lagi Maha Kuasa. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-16. Dalam ayat tersebut dapat difahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala sesuatu, tetapi akal mentahsiskan bahawa Allah tidak mencipta zatnya sendiri. Tahsis dengan uruf dan adat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Artinya, sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan ia telah diberikan kepadanya serba sedikit daripada tiap-tiap sesuatu dan ia pula mempunyai singgasana yang besar. Surah An-Naml ayat yang ke-23. Ayat ini menunjukkan Balqis mempunyai segala-galanya. Walau bagaimanapun, adat kebiasaan menunjukkan harta Nabi Sulaiman tidak termasuk dalam penguasaannya. Kepentingan memahami am dan khas. Yang pertama, mengaplikasikan lafaz am dan khas pada hukum-hukum cabang dengan betul. Yang kedua, tidak mengumumkan sesuatu dalil yang telah ditakhsiskan. Yang ketiga, hukum yang dikeluarkan tempat dan betul mengikut kehendak syarak. Ruang lingkup pelaksanaan hukum syarak menggunakan kaedah lafaz am dan khas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kaedah lafaz am dan khas terpakai dalam semua nas Al-Quran dan Hadis. Namun begitu, bagi lafaz am, jumhur ulama berpendapat makna umum lafaz am tidak boleh diamalkan sebelum meneliti dan mencari dalil yang mentakhsiskannya. Apabila telah berusaha mencari dalil yang mentakhsis dan hampir yakin tidak ada yang mengkhususkannya, maka harus berpegang kepada keumuman lafaz tersebut untuk menetapkan sesuatu hukum.